Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan mulakan bab 7 matematik tingkatan 5 iaitu sukatan serahkan data terkumpul. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, saya nak bagi anda sedikit gambaran tentang apa yang anda akan belajar dalam bab ini. Jadi sebenarnya bab ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama. Jadi bahagian yang pertama sekali kita akan belajar tentang pemwakilan data iaitu kita akan belajar macam mana untuk lukiskan histogram, poligon kekerapan, lepas tu ogive dan lepas tu adalah plot kotak. Lepas tu untuk bahagian kedua kita akan teroka pula tentang sukatan serahkan, iaitu untuk bahagian yang kita akan belajar macam mana kita kirakan julat antara kuartil, varian dan juga sisihan piawai. Jadi dalam video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada 7.1a dahulu, iaitu kita akan belajar bahagian utama dalam suatu set data terkumpul dan cara untuk membina jadual kekerapan bagi suatu set data terkumpul, dan akhir sekali adalah cara untuk lukiskan histogram dan poligon kekerapan. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat satu persatu. Jadi pertama sekali kita perlu faham apa itu data terkumpul dahulu. Jadi data terkumpul ialah data yang dikumpulkan ke dalam beberapa selang kelas. Jadi untuk memudahkan kita faham, jadi di sini saya gunakan satu contoh yang saya ambil dari buku teks untuk kita bincangkan apa itu data terkumpul. Jadi biasanya data terkumpul itu akan disusunkan dalam satu jadual dan di sini ada beberapa bahagian utama yang biasa kita akan nampak untuk set data terkumpul. Jadi di sini mula-mulanya akan mula dengan satu kelas atau selang kelas tu. Jadi di sini selang kelas tu dia merangkumi beberapa nilai lah. Contohnya yang ini adalah ketinggian daripada 145 cm sampai 149 cm. Dan selepas tu apa itu kekerapan tu maksudnya adalah bilangan data dalam selang kelas ni. Jadi contohnya untuk selang kelas yang pertama ni kita ada dua data dalam julat ini. Dan seterusnya kita lihat pula apa itu had bawah. Had bawah itu sebenarnya adalah nilai yang paling kecil untuk selang kelas ni. Jadi contohnya di sini adalah 145 adalah nilai yang paling kecil, makanya adalah had bawah. Lepas tu untuk had atas pula adalah nilai yang paling besar untuk selang kelas ni, iaitu 149. Seterusnya pula adalah titik tengah. Jadi macam mana kita carikan titik tengah tu, sebenarnya ada rumus yang disediakan dalam buku teks lah. Dan sebenarnya agak mudah untuk kita fahamkan, iaitu kita hanya ambil had bawah tambah had atas bahagi 2, iaitu nilai yang di tengah-tengah untuk kelas ini. Selepas tu ada sempadan pula. Jadi sama juga dengan had tu, kita ada sempadan bawah dan sempadan atas. Dan di sini sila bezakan antara sempadan dengan had, mereka adalah dua nilai yang berbeza. Jadi untuk sempadan bawah tu kita juga ada rumus tu, iaitu kita akan ambil had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu. Contohnya saya ambil sempadan bawah untuk kelas yang kedua ni, iaitu 149.5. Jadi dari mana dua nilai yang kita ambil untuk bahagi itu adalah had bawah kelas tu dengan had atas daripada kelas sebelumnya. Dua nilai ni tambah, lepas tu kita bahagi 2. Maka kita dapat 149.5. Biasanya untuk sempadan tu kita memang akan nampak ada wujudnya perpuluhan lah. Sebab di sini bezanya antara had atas dengan kita punya had bawah kelas tu adalah 1. Jadi apabila 1 tu bagi dengan 2, maka kita akan dapat perpuluhan 5. Jadi sama juga untuk sempadan atas tu, kita akan ambil had atas kelas tu, lepas tu dengan had bawah untuk kelas seterusnya. Jadi dua nilai ni ambil, sama juga kita akan dapat 154.5. Jadi di sini anda mesti kena bezakan beberapa bahagian utama ni lah, iaitu had, titik tengah dan juga sempadan yang kita perlukan untuk lukiskan histogram dan juga kita punya poligon kekerapan. Jadi mari kita lihat apakah langkah yang diperlukan untuk kita membinakan satu jadual seperti ini. Jadi cara untuk membina jadual kekerapan bagi satu set data terkumpul. Jadi pertama sekali kita perlu tentukan nilai terkecil dan nilai terbesar. Kenapa kita perlu tentukan itu? Sebenarnya kita nak kirakan saiz selang kelas tu. Maksudnya adalah berapakah julat untuk setiap kelas tu. Lepas tu kita tuliskan selang kelas bagi data merangkumi nilai yang terkecil dan terbesar. Lepas tu kita akan kirakan kekerapan untuk setiap selang kelas dan kita dapat tentukan nilai had, sempadan, titik tengah, kekerapan longgokan dan sebagainya. Jadi di sini saya akan ambil satu contoh daripada buku teks, iaitu contoh 1. Set data di sebelah menunjukkan tinggi daripada cm yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6.
bilangan kelas menjadi 6 tu maksudnya dia ada 6 kumpulan lah. Jadi di sini kita perlu tentukan nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar dahulu. Yang terkecil tu adalah 100. Kita lihat 145 adalah nilai lebih kecil tidak? Jadi memang 145 itu adalah paling kecil. Dan kita perlu cari juga nilai yang terbesar. Jadi di sini apakah nilai terbesar daripada data ini? Jadi kita lihat 173 ada lebih besar lagi tidak? Jadi 173 tu memang yang paling besar. Lepas tu kita hanya perlu carikan kita punya selang kelas tu, selang kelas. Jadi selang kelas tu sebenarnya adalah kita punya julat lah. Jadi kita akan gunakan nilai paling besar tolak dengan nilai paling kecil. Lepas tu bahagikan dengan kita punya bilangan kelas iaitu 6. Kalau kita tolakkan tu kita akan dapat ni adalah 28. Lepas tu bagi 6 kita akan dapat ni adalah 4.67. Jadi di sini kita perlu bundakan kepada nombor bulat yang terdekat iaitu 5. Jadi di sini kita akan wujudkan selang kelas tu dengan setiap bulat tu adalah 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk B, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi di sini kita punya depan tu kita akan tuliskan kita punya kelas. Jadi kelas tu kita tahu kita punya selang kelas tu adalah 5. Jadi biasanya kita akan wujudkan dengan gunakan nilai yang sama atau kurang daripada kita punya nilai terkecil. Jadi di sini nilai terkecil tu adalah 145. Jadi kita boleh mula 145. Dan anda perlu hati-hati ya. Kita tahu dia julat tu adalah 5 kan. Kita perlu kira termasuk 145. Jadi 145, 146, 147, 148, 149 sebenarnya sudah ada 5 nilai tu maksudnya sudah merangkumi 5 data untuk kelas ni. Jadi kita perlu carikan kekerapan maksudnya berapakah nilai yang berada dalam kelas ni. Jadi 145 kita lihat ada lagi 14 tidak? Jadi kita ada lagi 148, jadi ada 2. Seterusnya adalah had bawah iaitu nilai paling kecil untuk kelas ni iaitu 145. Dan untuk kita lihat atas tu adalah nilai terbesar untuk kelas ni iaitu 149. Jadi untuk titik tengah tu kita hanya perlu tambahkan kita punya had bawah dengan kita punya had atas tu. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Maka di sini kita akan dapat ni adalah 147. Dan untuk sempadan bawah tu kita akan ambil 2 nilai. Iaitu kita akan ambil had bawah untuk kelas ni dengan had atas kelas sebelumnya. Iaitu kalau saya nak tambahkan had atas untuk kelas sebelumnya adalah 144. Maka kita tahu ni kalau kita tambahkan 2 nilai ni dan bahagi 2 kita akan dapatnya adalah 144.5. Dan sebenarnya atas tu pula kita sebenarnya sangat mudah saja. Kita hanya ambil had atas daripada kelas ni dengan had bawah untuk kelas seterusnya. Dan kita bahagi 2. Iaitu kita akan dapat 149.5. Kita teruskan kepada kelas seterusnya iaitu 150. Lepas tu kita perlu kirakan 5 nilai iaitu 150 sifar, 151, 152, 153 dan 154. Jadi di sini sampai 154. Lepas tu kita lihat daripada kita punya data tu ada berapa bilangan dalam kelas ni. Jadi 105 sifar sampai 154. Jadi kita carikan iaitu kita ada 153. Lepas tu 15 sifar, 152, 15. Okey, tak ada lagi. Yang lain tu adalah dalam kelas seterusnya. Jadi kekerapannya ada 3. Jadi sama juga kita lihat bawah tu adalah 105 sifar. Had atas tu adalah 154. Lepas tu titik tengah tu kita tambahkan kita punya had bawah dengan had atas tu bagi 2. Kita akan dapat ni adalah 152. Manakala untuk sempadan bawah tu kita hanya ambil had bawah daripada kelas ni dengan kita punya had atas daripada kelas sebelumnya. Maka kita akan dapat ni adalah 149.5. Jadi di sini kita boleh bagi tahu kita sendiri bahawa kita punya sempadan bawah tu sebenarnya adalah sama nilai dengan sempadan atas untuk kelas sebelumnya. Jadi untuk kita punya sempadan atas kelas ni pula adalah 154.5. Jadi sebenarnya hanya tambah 0.5 tu untuk kita punya had atas lah. Jadi kita lihat kelas seterusnya adalah 155. Dan sebenarnya kita akan ulang digit yang terakhir tu adalah 159. Jadi apabila kita sudah ada 2 kelas sebelumnya, kita hanya ulang nombor yang
atau digit yang hujung sekali saja. Kita hanya tambahkan kita punya 10 tu. Jadi untuk kelas ni kita kirakan daripada kita punya data 158 pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita ada 6 data dalam kumpulan ini, ada kelas ni. Hak bawah kita tu 155, hak atas tu 159. Lepas tu kita punya titik tengah tu kita sebenarnya 157, iaitu digit tu sebenarnya akan berulang sama seperti kelas yang pertama tu. Lepas tu kita punya sembahang bawah tu kita boleh ambil daripada sembahang atas kelas sebelumnya, iaitu 154.5, dan kita punya had sembahang atas tu adalah 159.5. Jadi kita sambung kepada kelas seterusnya 160 sampai 164, dan kita punya kekerapan tu kena kirakan daripada data kita, iaitu kita akan nampak 161, lepas tu 163, dan yang ketiga, lepas tu 162, keempat 164, yang kelima. Jadi ada 5 data dalam kelas ni. Hak bawah kita 160, hak atas tu 164, titik tengah kita adalah 162, dan kita punya sembahang bawah tu boleh ambil daripada sembahang atas kelas sebelumnya, iaitu 159.5. Jadi untuk sembahang atas pula adalah 164.5. Kita teruskan kepada selang kelas seterusnya, iaitu 165 sampai ke 169. Jadi sekali lagi kita perlu lihat daripada kita punya data, kirakan bilangan data dalam kumpulan ini atau dalam kelas ni. Jadi kita ada 166, 168 dan 165. Jadi kita ada 3 untuk kumpulan ni atau kelas ni. Hak bawahnya adalah 165 dan hak atas tu 169. Lepas tu titik tengahnya adalah 167. Jadi anda akan perhatikan kita memang akan ulang digit yang terakhir tu daripada kelas yang sebelumnya. Dan untuk sembahang bawah pula kita ambil daripada sembahang atas kelas sebelumnya, iaitu 164.5, dan sembahang atas tu adalah 169.5. Jadi anda akan nampak dia akan berulang lah daripada kelas sebelumnya. Dan kelas akhir sekali adalah 170 sampai ke 174. Jadi bilangan data di sini hanya tinggal akhir sekali, iaitu 173, jadi tinggal satu aja. Hak bawah tu 170, hak atas 174, titik tengahnya adalah 172, dan untuk sembahang bawah tu ambil daripada atas ni 169.5 sampai ke 174.5. Jadi begitulah caranya untuk melengkapkan jadual ini. Di sini soalan tu sebenarnya tidak minta kita carikan kekerapan longgokan, tetapi saya kongsi juga sebagai persediaan untuk anda lukiskan OGIF yang memerlukan data itu. Jadi kekerapan longgokan kita lihat macam mana kita kirakan, LONGGOKN. Jadi kekerapan longgokan tu sebenarnya kita akan jumlahkan kekerapan kita. Jadi kita mulakan daripada asal, iaitu 2. Selepas tu kita akan tambahkan 2 tambah 3. Untuk kelas seterusnya adalah 5. Selepas tu 5 tu akan tambahkan dengan kita punya kekerapan kelas ni, jadi 11. Lepas tu 11 tambah dengan 5 menjadi 16. 16 tambah 3 tu menjadi 19. Dan 19 tambah 1 tu menjadi 20. Akhirnya kita memang akan dapat jumlah tu adalah sama dengan jumlah data yang diberi itulah. Jadi kekerapan longgokan adalah data yang diperlukan semasa kita lukiskan OGIF. Jadi di sini saya hanya bincangkan sepintas lalu sebagai persediaan. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita perlu belajar pula untuk cara melukis histogram dan poligon kekerapan. Jadi pertama sekali kita lihat dahulu apa itu histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam bulat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram itu mewakili kekerapan sesuatu kelas. Langkah-langkah membina histogram tu kita boleh ambil ni daripada buku teks lah, iaitu cari sepadan bawah dan sepadan atas setiap selang kelas. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencangcang. Paksi mencangcang tu merujuk kepada kita punya paksi Y lah, iaitu menegak. Wakilkan kekerapan pada paksi mencangcang dan sepadan kelas pada paksi mengufuk. Mengufuk tu merujuk kepada kita punya X lah. Jadi di sini saya tuliskan ini adalah Y, kita punya X. Lukiskan palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan selai selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan.
Jadi perhatikan di sini untuk histogram tu kita akan gunakan sepadan bawah dan sepadan atas tu pada kita punya paksi X, dan manakala untuk paksi Y tu kita akan gunakan kekerapan. Jadi untuk lukiskan kita punya histogram ni kita perlukan nilai iaitu sepadan atas, sepadan bawah dan juga kekerapan. Jadi kita lihat pula untuk poligon kekerapan. Apakah bezanya dengan kita punya histogram? Jadi poligon kegerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas bahagian hujung atas setiap palang dalam histogram. Langkah-langkah membina poligon kegerapan adalah tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Lepas tu tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kegerapan sifar. Dan kita lukiskan garis lurus yang menyambungkan titik pertengah yang bersebelahan tu. Jadi untuk poligon kegerapan tu sebenarnya adalah menggunakan garis lurus lah yang menyambungkan titik tengah setiap kelas tu. Jadi di sini histogram dan poligon kegerapan boleh dibina hanya menggunakan data selanjar. Jadi di sini anda perlu faham kita punya histogram tidak semestinya gunakan data selanjar saja. Dia juga boleh gunakan data discrete. Jadi di sini saya Google untuk memberitahu anda perbezaan histogram tu apabila kita gunakan data discrete dan data selanjar. Jadi untuk data discrete tu kita akan perhatikan kita punya histogram tu di tengah-tengahnya ada gap lah atau ada luangan. Manakala untuk semasa kita gunakan data selanjar atau dalam bahasa Inggeris continuous data tu, kita perhatikan yang tengah-tengah ni dia tiada luangan langsung atau tak ada gap lah. Jadi kita biasanya untuk bab ini kita akan gunakan data selanjar saja. Itulah kenapa kita perhatikan kita punya graf tu atau kita punya histogram tu memang tiada ruangan di antara semua palang tu. Jadi mari kita lihat pula apakah beza antara data discrete dan data selanjar. Sebab mungkin ada antara anda yang sudah lupa. Jadi data selanjar ialah data yang diukur mengikut skala yang berterusan. Jadi misalnya masa yang diambil oleh murid membeli makanan di kantin dan ketinggian murid. Jadi data selanjar ni perlu diukur dengan suatu bahan lah. Contohnya kalau kita nak ambil ketinggian tu, kita mesti gunakan pembaris. Kalau untuk masa tu, kita mesti perlukan jam. Jadi kita tak boleh kira punya. Jadi untuk data discrete tu adalah data yang melibatkan pengiraan sahaja. Jadi misalnya bilangan murid dalam kelab matematik. Jadi kita boleh kirakan 1, 2, 3 macam tu tanpa menggunakan apa-apa alat. Jadi itulah beza utama untuk dua data ni. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya di sini saya gunakan contoh 3 daripada buku teks untuk kita bincangkan macam mana kita lukiskan histogram dan juga poligon kegerapan. Jadi contoh 3 jadual kegerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam km per jam yang direkod oleh kamera pelangkap laju di sebatang gelabah raya dalam satu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kegerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencangcang. Jadi anda perlu tahu mengufuk tu adalah merujuk kepada X, yang mencangcang tu merujuk kepada Y. Jadi di sini kita perlu wujudkan satu jadual kegerapan dahulu atau jadual untuk data ini. Jadi pertama sekali kita akan salingkan kita punya kelas iaitu 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, 100 sampai 109, 110 sampai 119, 120 sampai 129. Jadi bilangan datangnya sudah bagi. Jadi kita hanya salingkan dua ni ke dalam kita punya jadual. Lepas tu kita perlu carikan titik tengah. Jadi titik tengah tu kita hanya ambil 70 tambah 79 bahagi 2. Kita memang akan dapat ni adalah 74.5. Ini adalah 80 tambah 89 bagi 2. Ini adalah 84.5. Jadi perhatikan apa beza tu bezanya hanya digit yang pertama sekali tu. Jadi di sini seterusnya saya hanya tukar digit yang pertama tu iaitu 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Dan sepanjang bawah tu kita hanya ambil lihat di sini kita akan ambil
kita punya had bawah tu dengan kita punya had atas sebelumnya, iaitu sebenarnya kita akan nampak had atas yang sebelumnya adalah 69. Jadi di sini kita punya sembahang bawah tu adalah 69.5 sebab bezanya adalah 1 saja. Jadi apabila kita bahagikan dapat 0.5. Jadi untuk sembahang atas pula dia adalah 79.5. Dan kita punya sembahang bawah tu kita akan ulang sembahang atas yang sebelumnya. Jadi di sini kita hanya tukar kita punya nombor atau digit depan sekali saja. Jadi di sini saya sampai 89.5. Lepas tu ini adalah 89.5, 99.5. Lepas tu kita ada 99.5, 109.5, 109.5 dan ini adalah 119.5 dan 119.5 dan 129.5. Jadi begitulah kita punya jadual. Selepas tu kita perlu lukiskan histogram. Jadi imbas kembali apa yang saya terangkan tadi, untuk lukisan histogram kita perlu kekerapan pada paksi mencangcang iaitu paksi Y. Manakala untuk paksi X tu kita perlukan sempadan bawah dan sempadan atas. Maka di sini saya akan copy dahulu data saya supaya saya senang untuk rujuk. Jadi di sini kekerapan tu merujuk kepada bilangan kereta. Jadi saya akan pindahkan ke bawah. Jadi saya akan tampalkan ke sebelah ni supaya senang kita rujuk. Dan satu lagi adalah kita punya sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi kita kena copy ini dan kita tampalkan ke bawah. Jadi ingat di sini kita juga perlu ingat apakah skala yang diberi tadi, iaitu 2 cm kepada 10. Jadi kita akan tandakan kita punya paksi mencangcang dahulu, iaitu paksi Y. Jadi untuk paksi Y kita lukiskan garisan lurus dahulu. Jadi di sini saya tandakan dan saya akan labelkan dahululah, iaitu bilangan kereta, atau kalau kita ikut yang lain tu adalah kekerapan lah. Cumanya di sini kekerapan tu merujuk kepada bilangan kereta. Jadi saya akan lukiskan satu garisan lurus. Selepas tu saya akan tandakan nilai yang paling besar dahulu, iaitu 30. Dan saya diberi skala tu 2 cm kepada 10. Maka turun bawah tu dia akan jadi 20, 10. Lepas tu adalah sifar. Lepas tu untuk paksi mengufuk pula kita akan gunakan sempadan bawah dan sempadan atas tu. Jadi di sini lukiskan satu garis mengufuk ke sebelah untuk kita punya paksi X. Lepas tu kita tandakan kita punya nilai sempadan bawah dahulu, iaitu yang awal sekali adalah 69.5. Selepas tu kita tandakan kita punya sempadan atas. Jadi perhatikan di sini sebenarnya kalau kita perhatikan kita punya setiap kelas tu dia akan berkongsi salah satu nilai tu, iaitu kalau kita punya sempadan atas untuk selang yang pertama tu sebenarnya adalah sempadan bawah untuk kelas yang seterusnya. Itulah kenapa apabila kita lukiskan histogram tu dia akan bersebelahan tanpa ada apa-apa luangan antara satu sama lain. Jadi kita teruskan label, jadi 89.5, lepas tu adalah 99.5, 109.5, lepas tu 119.5 dan akhir sekali adalah kita punya 129.5 dan ini adalah kita punya laju lah, kilometer per jam. Jadi selepas kita sudah labelkan kita punya paksi mengufuk dan mencangcang tu, kita boleh lukiskan palang kita. Jadi untuk yang pertama sekali adalah kekerapannya hanya 5 sahaja. Jadi di sini kita perlu bacakan kita punya skala dengan betul-betul. Jadi 5 adalah merujukkan kepada 5 petak kecil ni. Lepas tu yang kedua pula adalah 10. Jadi kita lukiskan 10. Lepas tu kita ada palang yang ketiga, iaitu kekerapannya adalah 20. Jadi naik ke atas. Jadi kalau kita perhatikan setiap palang tu memang akan bersebelahan sebab dia akan berkongsi salah satu sempadan, iaitu sempadan atas atau sempadan bawah tu. Jadi di sini kita lihat yang seterusnya adalah 30. Jadi kita tandakan. Jadi pastikan anda lukiskan mengikut skala kekerapan tu. Dan setiap palang tu sebenarnya adalah saiz selang kelas tu lah. Jadi untuk seterusnya adalah 25. Jadi turun ke bawah 25 di sini ya. Dan akhir sekali adalah 10. Jadi kita lukiskan 10. Maka sudah siaplah kita punya histogram. Jadi histogram tu hanya adalah graf palang lah. Iaitu kita hanya lukiskan
ketinggian tu berdasarkan kepada bilangan kereta atau kekerapan tu. Lepas tu yang ini setiap saiz tu adalah samanya lah, iaitu dia ikut saiz dalam kelas kita. Jadi begitulah untuk histogram. Sekarang kita boleh beralih pula kepada poligon kekerapan. Jadi untuk poligon kekerapan, untuk paksi mencangcang atau paksi Y kita masih lagi gunakan bilangan kereta. Jadi sama juga saya akan salin dahulu bilangan kereta. Dan juga untuk paksi yang mengufuk atau paksi X tu sebenarnya akan gunakan titik tengah. Jadi di sini saya akan sekaligus copy dua data tengah-tengah ni supaya senang rujuk sikit. Jadi di sini saya akan copy ke bawah supaya saya senang untuk lukiskan semua ni. Jadi dalam buku teks tu dia sebenarnya lukiskan pada histogram lah. Nanti akhir sekali saya akan tunjukkan juga macam mana kita lukiskan poligon kekerapan pada histogram. Tetapi untuk sekarang saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita lukiskannya secara berasingan dahulu. Jadi ada sedikit perbezaan berbanding dengan histogram. Untuk poligon kekerapan tu anda mesti kena tambahkan lagi satu titik di depan dan di belakang. Untuk yang depan sekali kita perlu tahu kekerapannya akan sifar dan hujung sekali pun adalah sifar. Dan di sini kita perlu tambahkan satu titik tengah di depan tu, iaitu kita hanya lihat apakah nombor yang berubah. Yang berubah tu sebenarnya adalah nombor atau digit depan sekali. Jadi yang titik tengah yang depan tu adalah 64.5 dan akhir sekali adalah 134.5. Jadi seterusnya saya akan mula lukis saya punya paksi Y. Jadi sama juga ini adalah bilangan kereta. Jadi di sini saya punya bilangan kereta iaitu kekerapannya. Jadi saya akan lukiskan garisan saya di sini. Okey, selepas tu saya akan tandakan saya menilai sama juga. Di sini akan mula dengan 30. Sebenarnya untuk paksi Y tu dia adalah serupa dengan histogram lah. Yang berlainan tu hanya nilai pada paksi mengufuk tu atau paksi X tu. Jadi di sini untuk paksi mengufuk tu kita akan labelkan dengan gunakan titik tengah. Jadi sama juga kita mesti ikut skala tu iaitu 2 cm kepada 10. Jadi di sini saya akan mulakan dengan 64.5. Lepas tu nya adalah 74.5. Lepas tu ini 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5, 124.5 dan 134.5. Lepas tu saya hanya perlu tandakan setiap titik tu. Semasa 64.5 tu kekerapannya adalah sifar. 74.5 tu adalah 5. Lepas tu 84.5 tu adalah 10. Selepas tu 20, 30, 25, lepas tu 10, dan akhir sekali memangnya adalah sifar balik. Jadi kenapa kena tambah dua titik, iaitu satu di depan dan satu di hujung tu, supaya kita dapat sambung habis. Jadi untuk menjadi poligon tu bentuk yang tertutup dengan garis lurus, maka kita kena sambungkan setiap garis tu dan kita akan perhatikan apakah bentuk tu. Jadi bentuk poligon kekerapan kita adalah seperti ini. Okey, sudah siap. Jadi begitulah kita punya kon kekerapan. Dan selain daripada itu, saya juga nak tunjukkan kepada anda kalau kita sudah ada histogram dan kita nak gunakan histogram tu lukiskan satu poligon kekerapan pun boleh juga. Sebenarnya kita hanya perlu tandakan pada titik tengah atas palang setiap satu. Jadi di sini kita juga akan tandakan depan sekali dengan hujung sekali. Sebabnya memang ada yang sifar dahulu. Selepas tu setiap palang tu kita tandakan di titik tengah tu. Jadi kita hanya perlu tandakan setiap satu ni. Lepas tu kita sambungkan dengan garis lurus. Jadi dengan cara ini juga boleh kita bentukkan atau lukiskan poligon kekerapan. Jadi kita boleh bandingkan kita punya jawapan tu memang bentuknya adalah serupa. Jadi di sini kena hati-hati ya, kita tak boleh tandakan kita punya titik pertama tu pada depan sekali. Sebab kita memang bukan mula daripada sifar. Jadi itu yang kena hati-hatilah. Jadi untuk poligon kekerapan tu kita mesti kena sediakan dua titik, iaitu satu titik di depan dan satu titik di belakang di mana kekerapannya adalah sifar. Supaya kita dapat sambungkan kepada paksi mengufuk tu untuk membentukkan satu poligon. Disebabkan bab ini agak panjang, maka saya akan berhenti di sini untuk bahagian yang pertama.
Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita sudah belajar macam mana kita nak binakan satu jadual untuk data terkumpul dan macam mana kita lukiskan histogram dan poligon kekerapan. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami sedikit sebanyak mengenai bab 7 matematik tingkatan 5 ini. Dan untuk bahagian lain tu saya akan sediakan dalam video lain lah. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.